بالله من الشيطان الرجيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai orang-orang yang beragama Yahudi, jika kamu menganggap bahawa kamulah sahaja orang-orang yang dikasihi Allah, tidak termasuk umat-umat manusia yang lain, maka cita-citakanlah mati dengan meminta kepada Tuhan supaya kamu dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang benar. Dan sudah tentu mereka tidak akan mencita-citakan mati itu selama-lamanya, dengan sebab dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Dan Allah sentiasa mengetahui akan orang-orang yang zalim itu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya mati yang kamu melarikan diri daripadanya itu, ia tetap akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata. Lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan serta membalasnya. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang menjadi penduduk Madinah di masa itu. Dan orang Yahudi sehingga hari kiamat yang menganggap bahawa mereka adalah bangsa yang paling baik dalam dunia. Bahkan manusia yang bukan bangsa Yahudi ini tarah binatang, cuma tinggi sikit pada binatang. Dan mereka namakan Goyim dalam bahasa Ibri. Goyim. Goyim ini binatang manusia. Padanglah Darwin kata manusia asal daripada monyet. Puak-puak kita ikut dia pula, sedang molek selalu. Dia kata kita binatang. Dan mereka menghina bangsa yang lain. Memanglah Tuhan pilih di kalangan bangsa Yahudi banyak Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, tak dinafikan. Tetapi kemuliaan sesuatu bangsa itu dengan bertakwa kepada Allah, bukan dengan sebab keturunan dia, baka dia. Firman Allah Ta'ala, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha tahu dan maha teliti tahunya Allah itu. Ayat ini menyatakan bahawa tidak ada kelebihan di antara baka dan keturunan. Kalau ada hadis, orang bawa hadis ke dia ni keturunan Nabi, keturunan siapa dia, lebih, dia tak boleh lawan dengan ayat Quran, hadis ni. Kena ingat, hukum hadis tak boleh mengatasi Quran. Dengan sebab itu, ini orang silap ni, ada orang yang silap. Nabi dia tak boleh mengatasi Al-Quranul Karim. Dan bangsa yang berbangga dengan keturunan ni bangsa Yahudi. Ini bangsa dengan bangga dengan keturunan. Kita jangan jadi begitu. Nabi mengatakan dalam satu khutbah dia kepada anak beranak dia, wahai anak beranakku Bani Hashim dan Bani Muttalib, aku tidak boleh buat apa-apa kepada kamu malaikat sekiranya kamu Islam. Kamu ikut Islam baru jadi. Kalau kamu dah ikut Islam tak jadi apa.
Pak saudara aku ke, sepupu aku ke, cucu cici aku ke, kalau tak ikut Islam, tak jadi apa. Yang memuliakan ialah takwa. Ini. Oleh kerana itulah Nabi mengkahwinkan Zainab binti Jahsh, keluarga dengan Zaid bin Harithah. Nabi kahwinkan Zainab binti Jahsh dengan Zaid bin Harithah. Nabi kahwinkan anak dia, Ruqayyah dan Ummu Kulsum dengan Sayyidina Uthman. Tak kahwin dengan daripada ahli bait dia, kahwin dengan Sayyidina Uthman pada Bani Umayyah. Untuk menyatakan bahawa tidak ada kelebihan dari kabilah dan keturunan melainkan dengan bertakwa pada Allah Ta'ala. Ada penara Yahudi, mereka mengatakan, kamilah manusia yang hampir dengan Allah Ta'ala, yang Tuhan beri kemuliaan. Tuhan suruh Nabi kata ke orang Yahudi, fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Sila kamu cita-citakan mati kalau kamu benar. Kamu cita-cita nak mati, minta dengan Tuhan mati dah. Berani tak? Orang Yahudi tak berani. Kita orang Islam minta doa Tuhan matikan kita kerana menegakkan Islam. Matikan syahid. Mati kerana menegakkan agama Allah. Dan ada ulama yang berdoa ketika berlakunya bencana, ya Tuhanku, sekiranya bencana ini membawa kebaikan kepada aku kalau aku bersama dengan dia, panjang umur aku. Kalau sekiranya bersama dengan dia, aku jadi punah, matikan aku. Itu Nabi ajar. Kalau berlaku bencana. Dan ada ulama-ulama yang berdoa begitu. Kalau dia tak tahan, minta Tuhan matilah, selamatkan dia. Kalau dia tahan, minta panjang umur, bersama dengan bencana untuk tolong orang, selamatkan manusia. Ini dia. Maka kita orang Islam ni berani. Mati pun berani. Orang Yahudi takut. Kalau dengan mati, takut sangat orang Yahudi ni. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Wallahu alimun bizzalimin. Dan mereka itu tidak bercita-cita selama-lamanya dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh diri mereka di hadapan mereka. Dan Allah mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Dalam surah Al-Baqarah, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallah khalijatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Dalam surah Al-Baqarah, katakanlah wahai Muhammad SAW kepada orang Yahudi, jika sekiranya akhirat untuk kamu bukan untuk orang lain, sila kamu cita-citakan mati kalau kamu benar. Orang Yahudi takut sungguh mati. Siapa hari ni kalau dia berperang dengan orang Islam, duduklah kereta kebang, kereta perisai. Dalam kapal terbang yang canggih, yang dia sapa tembok. Orang tak sapa tembok dia. Dia mesti cari senjata begitu. Kalau ada senjata sapa kapal terbang dia, cukup takut. Ini ternyata dia Palestin. Hari ini begitulah. Dia berani dengan sebab kereta kebal yang kukuh, yang kuat. Bila dia kalah di Gaza, kalah di selatan Lebanon, menyebabkan dia dalam keadaan ketakutan. Sehingga mereka mendirikan tembok-tembok yang banyak. Mendirikan kubu-kubu bawah tanah yang banyak. Kubu yang tak dimakan senjata. Itu kata mereka. Bila tiba masanya tak ada apa, mati dalam kubu itu juga. Tuhan kata, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya itu akan datang menemui kamu. Kemudian kamu dikembalikan kepada Tuhan yang maha mengetahui perkara yang gaib dan nyata. Lalu dia menceritakan kepada kamu apa yang telah kamu amalkan di dunia. Mati yang kamu lari itu, carimu di mana saja. Lari daripada mati, duduk dalam peti besi, tutup peti besi, tak mau mati. Kau dah mati lagi, tak boleh nyawa.
Duduk di mana? Dalam kota, dalam istana, dalam kubu, dalam apa pun. Duduk di rumah. Takut duduk di jalan raya, takut mati. Kemana saja naik kereta, duduk di rumah lah. Duduk di rumah senyap, darah tak jalan. Mati pula, sakit pula. Nak buat ke mana? Tak boleh lari. Nak jalan takutnya tipu di bawahnya. Duduk di rumah. Mati juga di rumah pun. Yang sebab itu kita bekerjalah, beramallah. Mati bukan urusan kita, itu urusan Allah Ta'ala. Yang pentingnya kita beramal. Bersedia untuk mati. Bersedia dengan bekalan-bekalan iman dan amal yang soleh, akhlak yang mulia. Kerana mati tak boleh lari. Ada ketua-ketua negara dalam dunia. Ketua negara dalam dunia. Macam-macam doktor. Orang jaga kepala, jaga mata, jaga darah, jaga jantung. Jaga semua tubuh dia. Doktor mati dulu pula. Doktor mati dulu. Pada hak tekannya hak dia jaga tu. Hak tu pun mati juga. Dikawal oleh pengawal-pengawal peribadi. Kemarin Qazafi mati juga. Bala tentera dia bukan main ramah, jaga dia. Tolong dia, mereka nak tolong dia. Nak selamat, nak pecahkan Libya. Sebahagian untuk Qazafi, sebahagian untuk puak Islam. Supaya jadi berperang. Dia boleh menegara senjata. Kalah berundur. Sembunyi. Terpaksa mereka pun masuk ini pula. Ada Amerika ni macam orang Tapago. Tengok hak mana menang. Tolong hak menang. Mati bila tiba masanya, tak boleh nak lari. Yang penting, kita bersedia untuk mati dalam keadaan iman kita betul, amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Ini sifat kita orang Islam. Jangan duduk kata orang ni lebih, aku lebih pada orang ni. Tidak, jangan. Jangan jadi perangai Yahudi. Jadi perangai orang Islam. Kita merendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Kecil di hadapan Allah Ta'ala. Kerana Tuhan jadikan ada manusia tu dia jahat. Dekat nak mati mengucap. Ada manusia tu baik bukan main. Dekat nak mati dia dibunuh. Ada juga begitu. Oleh kerana itu kita kena jaga diri betul-betul. Supaya akhir hayat kita dengan iman dan amal yang baik dan akhlak yang mulia. Wallahu a'lam.